Dear Siti Salehah, I heard you are single. Hey, apa khabar? Assalamualaikum, Hezri Samsuri. Sat. Oh, sungai dah tak ramai orang. Untuk tingkap sekejap. Hari ni, kita dekat office. Office baru kami. Dekat mana? Dekat mana-mana pun boleh. Jom. Kali ni orang dah pandai untuk work from home or work from anywhere. Banyak syarikat pun dah bagi. Dah percaya pada staff mereka. So, apa yang kami buat kali ni ialah kami call kawan kami Ahmad daripada Karisma Motorhomes. Bang, pinjam satu bang. And here we are. Ampe, ni inggih you kerai. You pergi mana? You cakap dengan betul-betul. Ha? Ya, on the way. You cakap dengan betul-betul. You tipu dengan I kan? You ada girlfriend lain You on the way tak sabar-sabar dah berapa jam I tunggu. You memang suka dengan... Sekejap, baby, sekejap. 2-3 kucing berlari. I on the way, baby. Sudahlah, you ambil dia berkecai phone ni yang you bagi I tak heran. Bendix, pasti tiada sesalan di hati. Kerja kat luar ni bukannya kita orang tak biasa. Sebab kita orang memang banyak shoot 4x4. So, memang selalu keluar lah. Dan ini setup kita yang biasa. Yang kali ni, yang ni memang jauh lebih selesa. Tetapi, motorhome bukannya harga RM2-30. Harga dia boleh tahan mahal juga. Dan kalau nak sewa, yang ini RM600 sehari. Kalau nak beli, tak ada yang bawah 90 lah. Kalau yang camper van atau motorhome yang macam ni. Dia 90 sampai ke atas lagi pun ada. Daripada Jepun ada, daripada UK pun ada. So, untuk yang ini sebenarnya ialah motorhome CKD yang pertama di Malaysia. Yang ini, terus terang cakap lah, dibuat oleh Senduk Group menggunakan truk China. So, ini nama dia Plutus. Nama dia pun macam Brutus dalam Popeye, tapi dia Plutus. Menggunakan enjin Isuzu Rodeo 2.8 dulu. Gila lama enjin ni. But enjin lama Isuzu tu, it's very reliable. So, kita dah bawa benda ni daripada Padang, Jawa, Kelang sampai dekat sini Kalumpang ni. Ada yang kata dekat. Tapi, nanti saya cerita kat awak lah macam mana saya bawa dia. So, yang ini ni ialah camper van sejati dengan built-in fiberglass body belakang ni. Dia mampu bagi 4 orang untuk tidur. Nanti kita tengoklah kat dalam dia macam mana tu. Dan dia mempunyai genset dia sendiri. Kalau tak nak pakai genset, tempat yang ada kabel plug. Macam sekarang ni, kita boleh sambung dengan plug untuk dapatkan menggunakan aircon contohnya. Dan juga inverter plate untuk memasak. Okey? Dan dia ada pump air dan tangki air dan juga built-in toilet. Sebab tu dia panjang dekat belakang. Now, dekat sebelah sini, tangki minyak diesel dia. This is using a diesel engine ya. So, dah tutup ni dah tercabut dah pun. Inilah tangki air dia. Alright? Dan inilah tingkap untuk dalam. Ada kunci aircon unit dekat atas tu. So, jom kita kat belakang. So, belakang tayar spare. Yang ini ni kau tahu ke nak pakai jack dia tu kan. So, ini storage area untuk simpan beberapa barang dia. Contohnya pipe air dekat sini, beberapa kerusi sini, tikar, dan juga dia simpan kabel-kabel dia. So, kali ni kita gunakan power supply daripada Pasir Putih Resort. Dia dah ada kat situ tu. So, kita just plug in. Toilet sebenarnya dekat sini. Sini ialah dapur memasak. Dan dekat dalam sini ialah genset yang saya tak pakai pun. Okay. Dan yang ini ni drop down table. Daripada atas ni boleh turun ke bawah sini. So, kita dapatlah working space. Dan yang ini ialah motorized awning. Okay. Macam truck kami guna yang manual. Yang ini tekan button, dia keluar sendiri. Macam kat kedai mamak yang mahal-mahal tu kan. Tapi terus terang saya cakap, saya tak suka jenis ni. Sebabnya ialah dia mudah rosak. Terutama hujan lebat di Malaysia. Jadi berat nak kena buang air apa semua tu. So, there's a lot of stress for these two arm ni, lengan ini ni. Okay.
So yang ni tak rosak, cuma kenalah pakai tangan sikit-sikit kalau dia nak repair, nak buka ni lah. Dalam truck Brutus ni, macam truck biasa lah. Nak kata mewah, tak lah. Macam truck zaman dulu-dulu jugalah, dengan 5-speed gearbox. Benda paling penting sekali dalam ni ialah ni, nota daripada Abang Ahmad kita ni. Jangan lupa lorong kiri tol, jaga-jaga dahan pokok 3 meter. Sebab tinggi dia 3 meter. Saya tadi pun nyaris nak masuk dekat touch and go. Sebab tu kena ada co-pilot yang ingatkan, bang, lane kiri. Sebab 3 meter ni bang, sangkut. Oh, tu dia jadinya gerak. Benda ni ialah twin cab pickup truck, maknanya kat belakang ni boleh duduk 3 orang. So ahli keluarga anda boleh duduk sini. Sebab dekat dalam sana masa bergerak tak ada aircon. Dalam sini ada aircon. So sejuk sikit. Aircon dia macam saya cakap awal tadi, kena gunakan genset ataupun kena gunakan plug point. Yes. So duduk dekat dalam ni. Dan dia bukannya walk through. Ini bermakna dalam keadaan emergency lah, maknanya break kecemasan, kita ada barang-barang yang akan masuk ke dalam sini. InsyaAllah tak. Oh, lupa! Abang Ahmad bagi kita topi free tadi bang. Dia kata siapa sewa dapat free. Thank you bang. Walaupun truck Bluetooth ni menggunakan teknologi lama, tapi ada benda yang saya suka. Dengar bunyi dia tu. Bunyi pintu dia tu kedap macam Mercedes W126 zaman dulu tau. Dan satu lagi benda yang penting untuk truck ni, sebab dia lebar dekat belakang, dia ada wing mirror extender macam ni, macam F-150 Amerika lah, dia pakai terkeluar kan. So dia ada. So yang ni untuk kita dapat tengok dengan lebih jelas sebelah belakang tu, kiri kanan pun ada. So jomlah tengok tempat kat dalam pula. Itu memang lagi best lah. Camper van yang ini sebenarnya dalam dia memadai. Okay, so biasalah macam camper van lain, satu tempat tu akan jadi 2 kegunaan. Contohnya macam meja ni. Okay, sekarang ni kita boleh jadi meja. Dan kemudian kita boleh buka meja ni, lipat dia balik, letakkan lantai ni di bawah, letak cushion, dan dia akan jadi satu katil dekat sini lah. Okay, katil tak adalah besar sangat. Anak-anak bolehlah 2 orang dekat sini. Kemudian kita ada rak-rak dekat atas ni. Okay, dan kemudian kita ada TV dekat sini. So TV yang ni digunakan inverter. Tapi sekarang ni dah ada TV 12 volt. Alright, so adalah TV dekat sini ni. Dan kemudian kita ada aircon unit dekat atas, ceiling aircon ni. Yang ini memang kena guna 12 volt, kena guna ni lah, elektrik lah, antara genset ataupun kena guna PowerPoint pula, plug point. Dan kemudian kita ada built-in bathroom dekat sini lah, toilet dengan portable toilet, ada shower dalam ni lah. Memang kecil lah, kalau nak besar kau duduk kat rumah. Dapur pun ada kat situ dengan sink apa semua. So air pun ada, kena onkan elektrik pump dia dan baru boleh guna air. Kemudian kita ada inverter cook dekat situ tu, inverter punya dapur masak dekat situ tu yang guna elektrik juga. Tapi kalau macam anda nak masak benda-benda yang berat-berat, saya cadangkan bawa satu stove, gas stove tu letak dekat luar tu lebih bagus lah. Dan dekat belah atas sini ni pula, ini ialah master bedroom dia. Besar sebenarnya bedroom dia ni. So dewasa boleh duduk sini 2 orang, kanak-kanak saya rasa 3 ataupun 4 pun boleh dalam ni. So ini memang besar. Dan aircon ni memang cukup sampai kau sejuk betul aircon dia ni ni. Dalam ni pun kalau tak nak pakai aircon pun tak apa, tingkap ada, siap ada. Tingkap dia ni ada ni tau. Ada screen, inside screen. So maknanya angin masuk, angin masuk tapi binatang tak masuk. Jahanam kata orang ni. Dan kemudian dia ada pasang blower dekat sini, macam kipas lah. Dan saya nampak ada radio dekat situ tu satu. So inilah, dan ini sebenarnya satu tingkap lah, porthole untuk kita tengok kabin dalam truck tu. So boleh tutup lah kat sini ni. Okay, so kita nak tahu lebih lanjut tentang camper van yang ini. So sama kita ialah owner dia. Okay, Cik Ahmad kita ni. Cik Ahmad, nama? Assalamualaikum. Nama bang? Ahmad Hazwan atau nama panggilan Alung Karisma. Alung Karisma. So nama company abang ni Karisma kan? Karisma Motorhome. Karisma Motorhome. Saya rasa ramai dah kenal, dah pernah dengar nama Karisma Motorhome tu. So untuk unit yang kita bawa tadi ni, apa nama dia ni? Bluetooth Camp Caravan. Bluetooth Camp Caravan. This is the first CKD caravan di Malaysia, betul tak? Yes, betul. Masa baru tu harga dia berapa? Masa tahun 2014 dia launch, RM209,000. RM209,000. Actually tak mahal sangat sebenarnya tu. So yang ni memang untuk disewa lah. Untuk disewa. So harga dia berapa?
Harga dia sehari RM600 Sehari RM600. ataupun biasa orang ambil package 3 hari 2 malam. Ha. RM1,500. RM1,500 3 hari 2 malam. Tapi untuk yang membeli, nak beli, dia pun ada buat masuk. Dan depan kita orang ni ada 2 yang daripada Jepun yang saya nampak memang grand gila. So, Cik Mat, ni apa model ni? Nama dia pun Grand Hi-Ace Motorhome. Grand Hi-Ace from Toyota. So, engine 2.5, 2.4 apa ni? Ini sebenarnya engine 3.4 liter V6. Oh, engine 3.5. Okey. Ni sama dengan macam engine mahal dalam Alphard tu dah. So, yang ini ni all-wheel drive. Yes. So, tahun bila ni dua-dua ni? Keluaran tahun 2004. 2004. So, harga dalam berapa? Harga dia lebih kurang RM160,000. Macam tu RM170,000. Dia ada sikit condition dia lah yang membezakan. Okey. So, nak beli macam ni, macam mana cara nak beli ni? I mean, cash ke, loan ke macam mana? Buat masa ni pembelian secara cash saja. Cash, mana kalau dia orang nak loan lain pun lantak dia orang lah. Tapi dengan personal bro, loan personal loan ataupun business loan. business loan. Okey. So, boleh tengok dalam tak? Boleh, silakan. Yang ni kalau kau tengok dalam, ni memang cantik lah. Okey, ni adalah keadaan dalaman. Dia punya tempat makan kat sini ada meja. Lepas tu sofa yang boleh bertukar menjadi katil. Meja ni boleh turunkan. Lepas tu dekat ruangan belakang ni ada katil 2 tingkat. Biasanya untuk budak tidur. Dan tepi ni ada almari baju. Tapi biasanya orang akan tukar jadi toilet untuk shower dan untuk buang air. Ruang atas ni pula boleh ditarik menjadi katil untuk budak tidur. Tapi sebenarnya orang dewasa pun boleh muat. Dekat bahagian atas kita ada aircon blower. Yang ni aircon yang engine punya. Kita start engine, dia akan berikan udara sejuk daripada aircon. Tapi siapa-siapa nak aircon yang masa parking tu, kita kena install lain pula. Yang tu pakai bateri, kena install dekat rooftop. Okay, dekat sini ada dapur gas, ada sinki dan ada chiller box. Ruang atas ada ventilation fan. Kita boleh pilih sama ada nak udara masuk ataupun udara panas keluar. Di Karisma Motorhome, anda boleh memilih pelbagai jenis motorhome dan camper van. Contohnya Mitsubishi Delica, Plutus, pickup truck, camper van, Inocom, caravan, trailer ataupun motorhome. Bawa rumah bergerak ni tak samalah macam kita bawa 4-wheel biasa ke ataupun kita bawa Myvi ke. Lain bang. Benda ni lebar dan tinggi. Okey. Now, sebelum anda nak start sewa, kena tanya tuan milik dia keadaan kenderaan. Transmisi. Bukan semua orang boleh bawa manual. So, kena tahu benda-benda tu. Dan juga kena tanya perangai kereta ni macam mana. Kereta sewa macam biasa lah kan. So, bukannya perfect lah. Macam kereta ni, aircon dia kejap ada, kejap tak ada. But so far, Alhamdulillah lah. Okey lah. Dia lebar. So, kena selalu tengok sebelah tepi kiri kanan ni bila nak lalu ke. Bila kita masuk ke kawasan yang hutan ada semak-semak, kena tengok dahan-dahan ataupun pokok. Jangan sampai tersangkut. Dan kenderaan ini sangat tinggi, 3 meter. Saya ada tulis sini, 3 meter. So, kena ingat bila masuk tol, kena ingat bila nak lalu dalam hutan ada dahan, kena ingat benda-benda tu. So, co-pilot kena selalu bantu ingatkan lah. Kalau saya akan letak satu pole ataupun antena tinggi kat depan 3 meter supaya kita boleh agak, kita boleh tengok sendiri. Kalau belaga benda tu, okey lah, dah 3 meter lah tu. Okey, kalau lah. Tapi 3 meter memang betul-betul tinggi bang. Bukan main-main ni yang tinggi ni. In terms of power, well, Ahmad daripada Karisma Motorhome cakap gear dia ni tak berapa ni sangat. Tapi pada pendapat saya, gear ni sedap actually. Okey je. Tak ada masalah pun dengan saya. Dan nasib baik dia manual. Sebab saya boleh tukar gear bila nak naik bukit apa semua. Sebab memang berat benda ni. Daripada segi ride and handling cik. Kita cerita juga. Dulu mungkin anda ingat saya pernah review Hilux warna kuning tu daripada Thailand tu, yang kawan kita punya tu. Now Hilux tu saya rasa memang jauh lebih berat dan berat dia bertumpu ke belakang. Sebab bila saya bergerak je, saya terasa roda hadapan tu terangkat. Bukan yang ini. Yang ini sebenarnya selain daripada berat dan lebar dan tinggi, saya rasa macam bawa biasa je. Saya tak ada rasa pun macam terangkat ke apa. Tak ada. Walaupun saya mendaki bukit yang curam masa kita nak pergi ke Pasir Putih Resort tu, tak ada terasa dia nak terjongkit pun. So either that is a kebetulan ataupun engineering dia bagus. Itulah. Tapi daripada segi kualiti, kau faham lah kenderaan Plutus ni lah daripada generasi kenderaan China yang dulu. So dia bising dan kualiti plastik dia pun boleh lah. Kita pun nak duduk kat belakang, bukan duduk dalam ni sangat kan. Saya rasa saya boleh bawa daripada sini ke Penang.
So far penggunaan bahan api ni saya pun tak berapa pasti sebab kita jalan pun dalam 200 kilo. Turun dalam satu takuk saya pun tak pasti berapa besar fuel tank dia ni lah. Okey, tapi kalau kita jalan jauh overland jangan berani sangat lah. Okey, kalau kita tak berapa pasti kenderaan tu jangan berani sangat. Lainlah kenderaan kita dah tahu perangai dia. Atas jalan raya kelajuan malar saya ialah 80 km sejam sebab boleh pergi lagi laju lah, tapi tak berani lah saya sebab dia berat. Okey, so angin ke apa ke boleh memberikan impact. Brake dia ni so far alhamdulillah, cuma bila parking saya akan tarik handbrake dan saya akan masuk gear sebab saya tak percaya dengan parking brake dia ni lah. I don't think the parking brake is designed to cater this weight. Berat betul ni. Ya, sebab anda kena ingat kenderaan ni sebenarnya ialah sebuah truk pickup yang telah diubah suai di sini. Ya. Dan brake dia ni pada pendapat saya so far alhamdulillah okey. I think it should use a very good brake pad sebab berat macam ni bila turun bukit apa semua selain daripada drop gear, brake tu memang penting lah. So berbalik kepada soalan asal saya ya, soalan video ni. Okey, adakah berbaloi untuk kita melabur berpuluhan ribu ataupun 100,000 lebih ataupun 200,000 lebih untuk membeli motorhome? Jom kita parking dekat area baru dekat Kuala Kubu Baru ni, dan cantik dah tempat ni macam Australia. Lepas tu kita ceritalah. Saya kongsilah pendapat saya. Ya? Yo. Saya bukan dekat Australia, bukan dekat South Africa, tapi ni dekat Kuala Kubu Baru. Diorang dah bersihkan tempat ni. Dulu penuh dengan pokok, dia dah cantas. Kau nampak tasik empangan kita ni cantik kan? Siapa kata Malaysia tak cantik? So berbalik pada soalan kita, berbaloi ke untuk kita melabur beli motorhome? Okey, saya sebenarnya dah lama berminat dengan motorhome, cuma saya tahu dia tak sesuai dengan saya lah. So motorhome ni ada banyak benda yang kita nak fikirkan. Kalau kirakan harga, daripada 90,000 sampai ke beratus-ratus ribu lah. Yang apa Ahmad jual tu 90,000 dapat yang kecil, saiz Delica, yang tu saya berminat jugalah sebab dia kecil. Tapi untuk yang macam Grand Ace tu, yang lebih lawa dan lebih cantik, harga dalam 160,000. Tapi lepas tu kita kena buat refurbishment, nak buat balik sebab kenderaan ni basically dah lama. Tahun 2000, 2004, 1998 pun ada. So ada banyak benda kena buat balik lah. So you need cash money. Dan bank tidak akan bagi anda pinjaman sekiranya motorhome ini berusia 5 tahun ke atas. So you need to find financial assistance tempat lain lah. Okay, so ini kita bercerita tentang duit yang banyak. Okay, pelaburan yang besar untuk sesuatu hobi. Ya, so nombor satu anda kena pastikan adakah anda betul-betul berminat untuk bermain dengan benda ni. Sebab kita boleh lihat sikit, ada orang yang pergi ikut kawan dia beli kereta sport, beli superbike, tapi lala sekali kenderaan-kenderaan tu duduk berselubung kat rumah, tak bergerak-gerak langsung sebab itu bukan hobi dia. So ini satu pelaburan yang lebih besar dan bukan mudah untuk jual balik benda ni. Ya. Nombor dua, kita kena tengok juga saiz kenderaan ini. Ini bukannya kenderaan 4-wheel biasa. Ini besar. So you need a proper place untuk parking. Bukannya boleh parking seberang rumah pun. Kau akan makan jalan. So orang akan marah. So fikir pasal orang lain sebelum kita nak memaki orang. So parking tu kena cari tempat yang betul. Nombor tiga, saya rasa benda macam ni paling bagus parking dia berbumbung. Kerana barang kat dalam tu banyakkannya bukan besi, lebih pada fiber dan kepada plastik. So benda-benda ni kalau tak kena UV protector ni betul, dia akan menguning dan plastik dia jadi brittle, jadi hancur. So dia tak akan tahan lama. So kena fikir juga benda-benda macam ni. Ya, kita kena ada tempat. Kalau nak jaga betul, memang kena cari tempat yang ada bumbung. Kemudian tempat nak pergi. Malaysia tak besar. Malaysia memang tak besar dan setiap tempat Malaysia ni ada hotel, ada resort, ada homestay. Okay, so perlu ke kita ada benda ni? Ni memang kena betul minat lah. Anak-anak kita suka ke duduk dalam ni? Untuk sekali-sekala dia orang suka. Dah lama-lama TV apa semua tak ada, dia orang pun akan bising juga. So kena kenal juga keluarga kita. Kalau keluarga kita jadi biasa camping, most probably dia suka. Dan kepada yang camping pula, dia berbeza sikit. Yang ni memang lebih selesa lah. Cuma camping ni seronok dia bila kita buat kemah tu. So yang ni tak perlu buat kemah. Dan kerana kenderaan ni besar dan berat, dia tak boleh pergi ke tempat ekstrim. Untuk camping, kalau kita ada 4-wheel, kita boleh masuk ke tempat-tempat ekstrim yang tempat benda-benda ni tak boleh nak sampai. So satu benda tu lagi benda yang anda kena ingat ya. Dia boleh pergi banyak tempat. Kita boleh buat rumah pun, kita boleh tidur kat depan Tesco pun kalau kau nak. Tapi ada tempat-tempat yang kita tak boleh nak pergilah. Daripada segi pemanduan apa semua, pada pendapat saya kalau dah pakai tu dah biasalah.
Dan ada juga cara lain, contohnya macam Ahmad kata, kalau beli, kita boleh sewakan kepada orang lain, boleh tolong carikan orang untuk sewa. Yang ini satu lagi cerita, adakah anda sanggup sewakan benda ni kepada orang lain? Sebab setiap kali, Ahmad sendiri cakap, setiap kali ada orang sewa, balik mesti ada benda rosak. Sebab bukan semua orang menghormati barang orang, terutama bila dia bayar sewa, dia belasah je pakai. Dan kemudian kalau ada anak-anak yang jenis tak boleh dikawal, sebab jenis mak bapak tak reti nak marah anak-anak, macam mana nak buat? Sebab dalam benda tu, dalam camper van ni, ada banyak benda-benda yang bukan setakat sensitif, dia jenis tak boleh dilasakkan. Okey, kena faham cara nak buka aircon macam mana, cara nak pakai power macam mana, nak pakai genset macam mana, cara nak buka awning macam mana. Ada macam-macam benda dalam tu. Okey, electrical dia tu kena faham. Ampe, Ningge you kerai. You pergi mana? You cakap dengan betul-betul. Ya, on the way. You cakap dengan betul-betul, you tipu dengan I kan? You ada girlfriend lain You on the way tak sabar-sabar dah berapa jam I tunggu. You memang suka dengan... Sekejap, baby, sekejap. 2-3 kucing berlari. I on the way, baby. Sudahlah, you ambil dia berkecai floor ni yang you bagi I tak heran. Bendix, pasti tiada sesalan di hati. So kalau kita punya memang kita boleh jagalah. Tapi kalau nak bagi ke orang, risiko kerosakan tu tetap ada. Well, saya harap saya dapatlah satu kan. Tapi buat masa sekarang ni tak penting lagi lah. Sebab jumlah wang yang dikatakan ni memang banyak, memang besar lah. Okay? Memang besar. So untuk anak-anak, memanglah dia boleh berseronok sekarang, tapi dia orang pun nak belajar pun kena guna duit. Takkan nak bayar ke universiti pakai daun kan. So tu pelaburan ni kita kena tengok balik lah. It's a subjective matter. Ada orang nak melabur kepada masa depan anak-anak, ada orang dia nak melabur untuk sebab dia dah mampu untuk benda-benda hobi sekarang. So yang itu kita kena balance lah. Cuma saya harap orang kita lah, bangsa kita orang Melayu ni lah, okay? Terutamanya orang Melayu ni lah, jujur saya cakap, kalau boleh fikir masa depan. Jangan fikir untuk 2-3 hari ke depan. Fikir untuk 10 tahun ke hadapan. Dan kita baru boleh susun apa benda yang kita nak. Dan janganlah selalu mengharapkan subsidi sahaja. Malu kalau orang kata kita ni asyik muka subsidi sahaja. Jangan. Okey, jangan. Orang lain boleh hidup tanpa subsidi. Kita insya-Allah lebih hebat daripada itu pun boleh. Sekian saja daripada saya, Aziz Samsuri. So, itu pendapat saya. So, saya harap maker-maker yang ada motorhome ni pun boleh kongsi pendapat mereka juga. Cerita dengan jujur supaya orang jangan cakap kita boleh apa semua boleh. Jangan. Ada semua benda ada kekangan, ada bagus, ada advantage, ada disadvantages. Kita cerita sebab bukan semua orang sama dengan kita. Limitation masing-masing berbeza. Ya, saya sampaikan apa yang saya rasa. Mungkin betul pada anda, mungkin tidak. Sekian saja daripada saya, Aziz Samsuri, Kareta.my, dan terima kasih kepada Karisma Motorhome kerana meminjamkan kami Plutus tu. I start to get the hang of it. Menarik jugalah, but for me not now lah, belum lagi. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe channel kami dan tekan butang loceng supaya anda tahu bila video baru kami akan muncul.